Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terutama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberinya kepada kita kekuatan untuk kita menghadiri kelas PDPR kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah akan memperlihat kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita masuk bidang yang baru dan juga tajuk yang baru, iaitu bidang yang ke-6, akhlak Islamiyah, di bawah tajuk amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Sebelum ni kita dah belajar kaitan bidang, iaitu bidang akidah Islamiyah. Maka hari ini pada PDPR minggu ini, pada pagi ini, kita masuk tajuk yang baru, bidang yang baru. Jadi insya-Allah pada akhir pembelajaran kita pada hari ini, antum akan dapat menyatakan pengertian amar ma'ruf nahi munkar beserta dalil, menerangkan peranan amar ma'ruf nahi munkar dalam mendekatkan diri kepada Allah, menghuraikan peringkat-peringkat pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dan dengan tepat, menerangkan kepentingan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan, dan seterusnya antum akan dapat merumuskan amalan yang memenuhi tuntutan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sehingga boleh dicontohi atau membimbing orang lain. Okay, insya-Allah pada hari ini kita mula dengan tajuk kita amar ma'ruf nahi munkar, pelajaran ke-27, muka surat 233. Sebelum kita baca lebih lanjut berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, sebagai mukaddimah untuk kita pada pagi ini, kita tengok dulu hadis yang dibawakan kepada kita. Kita baca, tahukah anda Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan pelbagai azab dan bencana kepada orang yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini berdasarkan hadis an Huzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Rawahu Muslim. Maksudnya kita tengok sama-sama daripada Huzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, lakukanlah seruan kepada yang ma'ruf dan cegahkan kemungkaran, atau hampir pasti Allah akan menurunkan siksa ke atas kamu. Kemudian kamu berdoa tetapi doa kamu tidak dapat diterima lagi. Ini hadis yang didatangkan kepada kita, pemukaddimah kepada kita berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka kita tengok muka surat yang sebelah, apa yang diertikan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Pengertian amar ma'ruf bermaksud menyeru manusia melakukan kebaikan, manakala nahi munkar bermaksud mencegah daripada melakukan pemungkaran ataupun maksiat. Maka secara logik, secara mudahnya, macam mana kita nak faham berkaitan dengan amar ma'ruf ni? Secara pemudah, secara ringkasannya, secara ringkas, amar ma'ruf ni iaitu kita menyeru seseorang ataupun sahabat-sahabat kita ataupun orang yang lain ke arah kepada kebaikan. Itu dipanggil amar ma'ruf. Contohnya, kita ajak pergi ke masjid, itu satu. Kita ajak pergi ke majlis ilmu. Kita ajak mereka ni menghadiri benda-benda yang bermanfaat. Maka itulah cara kita menyeru manusia melakukan kebaikan. Apa saja kebaikan, kita seru kepada manusia ataupun kawan kita yang lain, maka itulah yang dinamakan ma'ruf, amar ma'ruf. Bahkan kalau kita tengok
Kebaikan-kebaikan yang kita contohnya kita selalu buat, kita bagi tahu kepada ahli keluarga kita, jom kita sembahyang, kita bagi tahu tentang kebaikan, itu juga termasuk dalam amar ma'ruf. Okey, kita tengok pula nahi mungkar. Nahi mungkar bermaksud mencegah daripada melakukan kemungkaran atau maksiat. Mana kata kita mencegah seseorang individu ataupun orang yang lain daripada dia ni melakukan kemungkaran ataupun melakukan maksiat. Maksiat ni cuba kita luaskan. Mana kata apa saja yang berbentuk kepada kemungkaran itu adalah maksiat. Contohnya apa? Mencuri juga termasuk dalam maksiat. Merompak juga termasuk dalam maksiat. Bercakap kotor juga termasuk dalam maksiat. Menghina, mengherdik, mengata, menipu, membuat helah, itu juga termasuk di dalam maksiat. Bukan maksiat yang itu saja, lelaki dan perempuan duduk sama-sama, bukan yang itu saja. Kita luaskan kemungkaran itu, termasuk yang saya beritahu tadi itu, itulah kemungkaran. Dan kita mencegah kemungkaran itu, itulah yang dikatakan nahi mungkar. Nahi mungkar. Sebab itu kita duk dengarkan ada sebut mencegah itu lebih elok daripada merawat, kan? Pernah dengar ada perkataan tu. Ini yang dikatakan mungkar, nahi mungkar. Kita mencegah seseorang daripada melakukan kemungkaran. Apa saja kemungkaran itu juga termasuk kalau kita menyekat, kita mencegah, mana kata kita telah melakukan nahi mungkar. Ana rasa secara jelas antum faham apa yang dikatakan dengan amar ma'ruf, apakah yang dikatakan dengan nahi mungkar. Secara mudah, amar ma'ruf kita maju ke kebaikan, nahi mungkar kita mencegah daripada melakukan kemungkaran ataupun maksiat ataupun kejahatan yang saya maksudkan itu sebentar tadi. Okey, kita tengok dalil dia. Firman Allah bermaksud, dan hendaklah ada antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Merekalah orang yang beruntung. Maka di sini Allah beritahu kepada kita, Allah rakamkan di dalam surah Ali Imran, Allah beritahu kepada kita bahawasanya, dan hendaklah di antara kamu ni golongan, ada satu golongan yang di mana golongan ini golongan yang menyeru kepada kebaikan. Apa kebaikan itu tadi? Menyeru kebaikan. Yang ini dikatakan amar ma'ruf. Ini dikatakan amar ma'ruf. Kita kok mana pun Allah kata kena ada juga sekumpulan daripada kamu ni yang mengejarkan kebaikan. Apa? Amar ma'ruf. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Apa? Nahi mungkar itu tadi. Kita tengok ada satu maksiat di tempat situ, maka kita mencegah. Kena ada. Mereka lah orang yang beruntung. Maka sekiranya kita ada amar ma'ruf itu tadi dan juga nahi mungkar itu tadi, apa katanya Allah? Allah kata mereka itulah orang yang beruntung. Beruntung ini tak sama beruntung kita di dunia. Beruntung di sini adalah Allah nak balas di akhirat nanti. Allah bagi juga di dunia. Beruntung dia macam mana? Kita mendapat kebahagiaan, kita disanjung, dihormati dan sebagainya. Tetapi beruntung di akhirat itu lebih baik lagi ganjaran dia. Ini dikatakan orang yang melakukan amar ma'ruf dan juga orang yang mencegah perkara benda yang mungkar akan mendapat beruntung. Maka itulah dalil bagi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Antum cuba hafal ayat Al-Quran ini dan cuba faham maksud pengertian ma'ruf, amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Okey, seterusnya kita tengok peranan amar ma'ruf nahi mungkar dalam mendekatkan diri kepada Allah. Apa function dia? Apa peranan amar ma'ruf dan nahi mungkar ni dalam mendekatkan diri kepada Allah? Apa dia punya connection dia? Yang pertama kita tengok di sini, menunjukkan tahap kekuatan iman seseorang muslim. Dia beritahu di sini menunjukkan tahap kekuatan iman seorang muslim. Orang yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dianggap mempunyai iman yang lemah. Kalau kita hari ini belajar agama sampai tingkatan 5, sudah tingkatan 5 kita ambil diploma, kita sambung degree, ambil degree pula kita sambung master di Jordan, Yaman, Mesir dan sebagainya. Tapi sekiranya kita tidak ada untuk melaksanakan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar,
maka kita telah mempunyai iman yang lemah dalam diri kita. Sebab itu ini function bagi amal ma'ruf dalam mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya kata, sekiranya orang yang melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar, dia menunjukkan seseorang itu tahap keimanan dia seseorang Muslim. Sekiranya dia melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar ni, dia menunjukkan tahap keimanan dia. Tapi sekiranya tidak melaksanakan amal ma'ruf dan nahi mungkar, maka dialah orang yang lemah. Nampak? Maka disebut di sini. Perkara ini jelas dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis dia. Yang bermaksudnya apa? Anda baca maksudnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa daripada kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangan. Sekiranya dia tidak mampu, hendaklah dia mengubah dengan lidahnya. Dan sekiranya dia tidak mampu, hendaklah dia mengubah dengan hatinya. Demikian itu, mengubah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Ini hadis yang kita selalu dengar. Maka antum boleh hafallah sikit-sikit hadis ni. Okey, bawah tu kita tengok pula. Tahukah anda, perkataan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam Al-Quran senantiasa disatukan dan tidak terpisah, kerana ia merupakan satu amalan dakwah yang mengajak manusia ke arah kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Ini disebut sebagai info lah, supaya kamu tahu bahawasanya dalam Al-Quran ini perkataan amar ma'ruf dan nahi mungkar ni dia tidak terpisah. Kok mana pun dia ada perkataan ni akan duduk sekali. Cuma di sini info tambahan kepada kita, nak nunjuk kepada apa? Nak nunjuk kepada satu amalan dakwah yang mengajak manusia ke arah kebaikan dan juga meninggalkan kemungkaran. Tu function dia. Cuma keyword di sini nak bagi tahu dalam Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar ni ayat dia tak terpisah. Semuanya akan duduk sekali. Okey, apa peranan yang kedua? Apa function amar ma'ruf nahi mungkar ni? Kekuatan nahi mungkar dalam mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, tugas mulia warisan para nabi dan rasul. Yang kedua, tugas mulia daripada siapa? Waris daripada nabi dan juga rasul. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah tugas mulia setaraf dengan para nabi dan rasul yang menyeru manusia supaya senantiasa beribadah kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Maka mana kata kalau kita ni melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka kita telah melakukan satu perbuatan yang sangat mulia. Perbuatan itu setaraf dengan para nabi dan juga para rasul. Maka sebab apa? Sebab kita mengajak kepada melakukan kebaikan, ibadah, dan kita pula mencegah kepada mereka ni melakukan mungkar ataupun maksiat. Maka para nabi pun dulu buat benda yang sama. Maka kalau kita buat hari ini, kita telah melakukan satu pekerjaan yang mulia, yang di mana pekerjaan itu setaraf dengan para nabi dan juga rasul. Sebab itu dibagi di sini function yang kedua bagi amar ma'ruf nahi mungkar ni dalam mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua apa? Tugas yang mulia. Warisnya kepada siapa? Warisan para nabi dan juga para rasul. Okey. Yang ketiga, kita teruskan yang ketiga. Ni antum boleh tengoklah ayat Quran. Okey, yang ketiga, apa peranan dia? Melaksanakan tanggungjawab individu muslim. Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan tanggungjawab setiap individu muslim. Bahkan kita digelar umat yang terbaik dengan melaksanakan amalan tersebut dan menjadi tonggak keunggulan umat. Maka di sini melaksanakan tanggungjawab individu muslim. Maka kita ni sebagai muslim, maka kok mana pun amar ma'ruf dan nahi mungkar ni adalah merupakan tanggungjawab kita. Yang di mana kita ni menyebut perkataan apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maka dia ni salah satu tanggungjawab apa? Amar ma'ruf nahi mungkar ni telah ditaklifkan kepada kita untuk apa? Mengerjakan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Pasal apa? Sebab kita ni muslim. Sebab kita ni muslim. Maka perbuatan itu adalah menjadi tonggak utama. Tonggak utama dalam kehidupan kita. Demi apa? Demi keunggulan umat. Demi keunggulan umat. Sebab itu ayat Quran kata apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'murun bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ni yang antum selalu duk baca dalam juzuk yang keempat, tak silap mana. Maksudnya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ini jelas bahwasanya kita sebagai individu muslim, maka tanggungjawab kita adalah
melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan itu jelas kepada kita. Melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita tengok yang seterusnya. Apa peranan seterusnya? Menjaga keselamatan dan kesejahteraan umat Islam, mempertahankan kesucian agama dan memeliharakan akhlak yang luhur daripada dipengaruhi unsur-unsur negatif dalam masyarakat adalah penting, kerana apabila pegangan agama menjadi semakin lemah, mereka pasti akan memandang remeh syariat Islam dan berani memperlihatkan perbuatan dosa. Maka di sini salah satu function dia, salah satu peranan dia adalah menjaga keselamatan dan kesejahteraan umat Islam. Kan, kalau kita tengok sekarang ni kan, ramai yang menubuhkan satu squad. Squad ni squad apa? Squad yang mengajak kepada amar ma'ruf dan dia mencegah kemungkaran. Dia pergi ke tempat-tempat yang selalu melakukan kemungkaran, maka dia mencegah. Dia pergi ke satu tempat yang di mana remaja-remaja kita sambil duduk melepak, maka dia mengajak kepada amar ma'ruf. Contoh yang dekat dengan kita siapa? Ustaz Abid Liu kan. Kita tengok contoh. Itulah salah satu dia untuk menjaga keselamatan dan juga kesejahteraan umat Islam. Itu saja peranan-peranan dia. Maka kita tengok hadis yang di bawah tu, an Ibn Abdullah Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahul Muslim. Maksudnya daripada Abdullah Ibn Umar, Nabi SAW bersabda, seseorang Muslim yang sempurna Islamnya ialah apabila seorang Muslim yang lain selamat daripada keburukan lidahnya dan tangannya. Hal ini makna kata kita menjaga. Hadis ini menunjukkan bahawasanya kita menjaga individu yang lain. Itu function dia. Itu function dia, kita menjaga individu yang lain. Nak menunjukkan kepada peranannya apa? Menjaga keselamatan dan juga kesejahteraan umat Islam. Maka habis berkaitan dengan peranan. Kita tengok muka surat yang sebelah, peringkat-peringkat pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan. Apa peringkat dia? Apa tingkat-tingkat yang kita perlu lakukan? Apa step-step dia yang kita perlu lakukan? Okey. Umat Islam wajib melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar mengikut kemampuan masing-masing supaya tugas tersebut dilakukan dengan baik dan berkesan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dia beritahu kepada kita, dalam kita nak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mestilah mengutamakan mengikut kemampuan masing-masing. Kalau kita rasa kita mampu hanya buat macam ni saja, maka kita laksanakan. Kalau kita rasa kita hanya boleh mencegah setakat ni saja, maka kita laksanakan mengikut kemampuan masing-masing. Maka Nabi sebut yang bermaksudnya apa? Dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa daripada kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu mengubah, hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Dan sekiranya dia tidak mampu, hendaklah dia mengubah dengan hatinya. Demikian itu, mengubah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Hadis yang kebiasaan kita selalu duduk dengar. Maka di bawah tu dia beritahu kepada kita, dalam hadis di atas Rasulullah menggunakan perkataan yughayyiru, iaitu mengubah atau mencegah sesuatu supaya menjadi yang lebih baik. Hadis ini menjelaskan 3 peringkat untuk mengubah kemungkaran. Ini pencerahan bagi apa peringkat-peringkat dia itu. Apa peringkat dia? Yang pertama, kita lah hadis tu sebut mengubah dengan tangan. Macam mana kita nak mengubah dengan tangan? Peringkat yang pertama, mengubah dengan tangan. Macam mana? Mencegah kemungkaran dengan kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan sama ada sesama ahli keluarga, masyarakat ataupun pemimpin negara kepada rakyatnya. Maka tangan di sini maksudnya apa? Bermaksud kuasa. Kita ada kuasa. Kita ada kuasa veto dan sebagainya. Sekiranya ada kemungkaran, maka kita boleh mengubah dengan tangan kita. Apa tangan itu tadi? Kuasa kita, kuasa veto kita. Ataupun kita ni ada tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita untuk menjaga anak-anak buah kita ataupun ahli keluarga kita. Maka kita guna tanggungjawab itu tadi. Ini yang dikatakan mengubah dengan tangan. Macam kamu dalam satu kelas ada seorang ketua, maka ketua ni dia boleh menggunakan kuasa dia, menggunakan tangan-tangan di situ, maksud kuasa dia untuk mengubah anak-anak buah yang lain itu tadi ke arah kebaikan, mencegah kemungkaran. Yang kedua, peringkat yang kedua apa pula? Mengubah dengan lisan ataupun lidah. Lisan ataupun lidah.
mencegah dengan nasihat atau dialog secara bijaksana seperti firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal 'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Mana kata di sini kita mengubah dengan lisan, cara dan macam mana dengan memberi nasihat. Tadi kita mengubah dengan kuasa kita. Kita menjadi tanggungjawab untuk mengubah anak-anak buah kita dengan kuasa kita. Yang kedua, kita mengubah dengan lisan. Dengan cara macam mana? Kita memberi tazkirah, kita memberi nasihat, kita berdialog dengan cara yang baik, kita membantah dengan cara yang sihat. Maka bertepatan dengan Allah kata itu tadi. Ini cara dengan lisan ataupun lidah. Yang ketiga, apa peringkat yang ketiga? Mengubah dengan hati. Mengubah dengan hati, membenci kemungkaran atau maksiat yang berlaku. Membenci kemungkaran dikira sebagai fardu ain bagi setiap individu muslim. Peringkat inilah yang dikatakan selemah-lemah iman. Maka kalau kita tak boleh nak buat dua ni, maka seterusnya apa? Kita membenci perbuatannya itu tadi. Membenci segala perbuatan yang dia lakukan itu tadi. Contoh apa? Dia melakukan maksiat, maka kita benci perbuatannya itu. Benci perbuatannya itu, kan? Kita buat satu demonstrasi menunjukkan bahawasanya aku tak sukalah dengan perangai hang buat cara macam ni, kan? Kita menunjukkan bahawasanya kita tak suka dengan perbuatan kemungkaran dia tu. Itu cara kita nak mengubah dengan hati, kan? Inilah peringkat yang kata apa, paling lemah lah, paling lemah kita mengubah dengan hati kita, kan? Kita membencikan dengan perkara yang mungkar itu tadi. Maka habis berkaitan dengan peringkat-peringkat pelaksanaan amar ma'ruf dan ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan. Okey, kita tengok pula kepentingan pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan. Apa kepentingan dia? Apa dia punya pentingnya nak laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ni? Dari sudut individu, menghidupkan hati seseorang kerana hatinya akan senantiasa menginginkan kebaikan dan membenci perkara maksiat dan kemungkaran. Maka salah satu dia untuk individu ni, kita menghidupkan hati dia. Hidupkan hati macam mana? Kita senantiasa bagi nasihat kepada dia, ajak dia supaya dia ni banyak berzikir kepada Allah, sentiasa menyebut nama Allah. Maka demai satu sahab, dia ni demai satu perasaan yang dia senantiasa menginginkan kebaikan. Demai satu perasaan. Sebab apa? Kita jaga hati dia. Demai satu perasaan, seronok buat ibadat, seronok buat kebaikan. Dia akan lama-lama dia akan membencikan perkara yang mungkar. Ini kita untuk individu, kita menghidupkan hati dia dengan zikrullah, kebaikan dan sebagainya. Yang kedua, Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang senantiasa istiqamah berdakwah ke jalannya dengan memudahkan segala urusan hidup mereka. Maka di sini apa kepentingan dia? Allah akan bagi kemudahan bagi orang yang melaksanakan dalam berdakwah, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagi orang yang berdakwah ni, Allah bagi dia jalan yang mudah, senang, rasa selesa, mudah nak buat apa saja. Ni apa yang diberikan kepada individu tersebut yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dari sudut masyarakat, mempertahankan agama dan memelihara akhlak yang luhur daripada dipengaruhi unsur negatif sehingga menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Maka di sini kita mempertahankan agama kita. Kita mempertahankan agama kita. Kita pelihara akhlak. Akhlak kita kena jaga, akhlak yang baik saja. Supaya apa? Supaya kita ni tak terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif. Okay? Yang kedua, mendapat pengiktirafan daripada Allah sebagai umat yang terbaik kerana melaksanakan tertentu tuntutan yang dianjurkan oleh Islam agar senantiasa mengamalkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka kita ni mendapat pengiktirafan, bukan pengiktirafan daripada individu ataupun pihak kerajaan. Pengiktirafan ini adalah daripada Allah. Daripada Allah. Sebab apa? Kita melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apabila Allah iktiraf ni satu kebaikan, Allah iktiraf, maka hidup kita ni insya-Allah akan senang, akan rasa selesa, kita buat ibadat mudah, segala perbuatan kerja seharian kita ni akan Allah bagi permudahkan. Itu kepentingan untuk masyarakat. Ketiga, negara menghindarkan musibah Allah daripada berlaku sebuah negara.
Musibah ini bukan disebabkan pemimpin yang zalim sahaja, bahkan kepada semua rakyat jika tiada yang mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka di sudut negara pun kita menghindari musibah Allah daripada berlaku di sebuah negara, terutamanya negara Malaysia. Sekiranya ada musibah yang berlaku, kan, segera untuk kita mencegah. Bukan sahaja di sini, bukan dikhususkan kepada pemimpin yang zalim saja, bahkan rakyat pun sekiranya ada yang melakukan kemungkaran, maka kita kena cegah. Cepat-cepat kita bawa ajak kepada kebaikan dan kita cegah daripada kemungkaran. Ini kita kena cepat-cepat. Ini dari sudut negara. Maka apabila kita buat benda tu, apa kita dapat? Melahirkan generasi yang benar-benar menghayati prinsip Islam, hasil sebuah negara yang membangun mengikut acuan Islam, berpaksikan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini di sudut negara lah. Negara kena buat satu medan yang di mana sekiranya rakyat dia melakukan kemungkaran, maka cepat-cepat cegah. Ini bila cepat-cepat kerajaan kita mencegah sesuatu kemungkaran, hasil dia apa? Hasilnya kita ni dapat menghayati secara benar prinsip Islam yang telah dianjurkan oleh sesebuah negara tersebut. Apa? Iaitu acuan yang berpaksikan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Itu secara mudah. Itulah kepentingan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan kita, dari sudut individu, dari sudut masyarakat dan juga dari sudut sebuah negara. Okey. Yang seterusnya kita tengok kesan pengabaian amar ma'ruf nahi munkar. Kesan pengabaian amar ma'ruf nahi munkar. Apa kesan dia? Apa yang kita akan dapat? Apa yang kita akan dapat? Pengabaian dia. Apa balasan sekiranya kita abai amar ma'ruf nahi munkar? Kita tengok. Yang pertama dikatanya di sini, sekiranya kita abai, apa kita dapat? Mematikan hati seorang Muslim hingga menjadi tidak sensitif dengan apa yang berlaku di sekelilingnya. Kan? Hati sekelilingnya orang Muslim tak rasa apa-apa langsung. Sekiranya kemungkaran berlaku di sekeliling dia, dia tak rasa macam, ya Allah, tak rasa macam nak membenci, tak rasa macam takut, tak rasa nak pergi untuk berdakwah, tak ada rasa pergi nak mencegah, tak ada rasa langsung. Ni kesan daripada apa? Kesan daripada abai amar ma'ruf nahi munkar. Nampak hati dia mati. Apa yang berlaku di sekeliling dia, mungkar ke apa sekalipun, dia tak rasa apa. Dia buat tak tahu dia dah. Sebab apa? Kesan dia abai amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, Allah mengutuk masyarakat yang tidak mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar sama mereka. Mana kata sekiranya dalam masyarakat itu tak ada langsung mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar, buat kebaikan, ajak kebaikan pun tak, cegah kemungkaran pun tak, maka apa yang berlaku? Allah mengutuk. Mengutuk ni maksudnya Allah membinasakan masyarakat tersebut. Nampak? Sebab tu kalau kita ni dalam satu taman ataupun sebuah perkampungan hanya hidup tidak mengamalkan amar ma'ruf dan juga nahi munkar, maka waktu itulah Allah sebenarnya Allah telah mengutuk kita dalam sebuah kampung itu ataupun sebuah taman tersebut. Seterusnya apa? Ayat Quran tu boleh baca sendiri, dia punya tu nak. Yang seterusnya, Allah menurunkan azab sebagaimana peringatan apabila manusia banyak melakukan kerosakan dan keburukan. Ini antum kena faham betul-betul. Allah menurunkan azab bagi mereka yang melakukan kemungkaran. Orang yang tak ajak kepada kebaikan dan juga tidak mencegah kepada kemungkaran, dan juga kepada orang yang melakukan kemungkaran, Allah bagi azab. Allah bagi azab. Maka di sini kita kena faham, bukan setakat orang yang melakukan kemungkaran tu saja kena azab. Bagi mereka yang duduk dalam sebuah kampung, tiba-tiba ada satu azab yang Allah turunkan. Contoh, satu kampung ni ada orang yang melakukan kemungkaran, tapi juga dalam sekampung tu juga ada juga orang yang baik, orang yang melakukan amal soleh. Maka apabila Allah menurunkan azab, bukan setakat orang yang melakukan kemungkaran, bahkan orang yang soleh pun Allah bagi tempiahnya juga. Allah bagi sekaligus, Allah pukul sama rata saja. Sebab itu kalau kita tengok negara-negara, kan, negara-negara, contoh negara jiran, kan, pasal apa Allah bagi azab pada mereka, datang tsunami dan sebagainya, sedangkan di situ adanya Islam. Pasal apa masjid jadi macam tu? Ini nak sebut kata Allah, bila Allah bagi azab, Allah bagi sama rata. Beriman ke tidak beriman ke, melakukan kemungkaran ke ataupun tidak, Allah pukul sama rata. Ini antum kena faham, betul-betul.
Okey, sebab itu kita kena kembali ke jalan yang benar. Kalau kita melakukan kemungkaran, kita balik. Sebab itu pentingnya orang yang mencegah kemungkaran, nahi mungkar itu tadi. Sebab itu antum ngaji agama, antum kena ada peranan-peranan ni. Kalau antum tak ada peranan ni, maka kesan dia ni Allah akan turun azab kepada kita. Nampak? Seterusnya muka surat sebelah kita tengok. Amalan yang memenuhi tuntutan amar ma'ruf nahi munkar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa amalan dia? Apa yang perlu kita buat untuk memenuhi tuntutan amar ma'ruf nahi munkar ni? Kita tengok amalan dari sudut individu. Apa individu tu kena buat? Senantiasa mengikhlaskan hati. Senantiasa mengikhlaskan hati. Ikhlas ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kerana mengharapkan keredaan Allah. Sebab itu apa saja ibadah yang kita lakukan, yang terutama sekali mesti kita ikhlas hanya semata-mata mencari redha Allah. Apa saja, bukan setakat amar ma'ruf nahi munkar saja, bahkan benda-benda yang lain pun, contoh ibadat-ibadat yang lain pun mesti kita kena letak niat yang ikhlas mencari redha Allah. Khusus di sini adalah untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar pun juga mesti senantiasa mengikhlaskan diri ataupun mengikhlaskan hati kita. Nampak? Ikhlasnya apa? Ikhlas dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar demi apa? Demi mengharapkan redha Allah. Okey, itu secara khusus. Secara amnya, apa saja amal ibadah yang kita lakukan, kerja seharian yang kita lakukan, mesti kena ikhlas. Sandaran kepada apa? Sandaran untuk kita mendapat redha Allah. Yang kedua, senantiasa berhikmah. Apa? Menasihati dengan baik dan ramah mesra serta menjauhi kekerasan, kerana sasaran dakwah kita daripada pelbagai latar belakang yang taraf dan juga taraf kehidupan. Sebab itu berhikmah ni maksudnya kita nasihat dengan cara yang baik. Sebab itu dia bagi tahu di sini, kita cakap benda yang baik maksudnya kita cakap yang elok-elok, bukan yang bersuara tinggi. Kita cakap dengan lemah lembut, sopan santun dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengok orang yang melakukan kemungkaran ni kadang-kadang lebih tua daripada kita, pakcik-pakcik, makcik-makcik kan. Macam mana cara kita? Ni disebut kata berhikmah ni. Kita nasihat dengan baik, beramah mesra, berkasih sayang. Ini cara dia untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan juga latar belakang yang berbeza. Ada orang tu dia melakukan kemungkaran, dia daripada kalangan orang yang kaya raya, maka kita kena ada cara dia. Ada juga latar belakang yang mereka ini yang melakukan kemungkaran daripada keluarga yang sangat miskin, maka kita kena ada cara dia. Kena ada cara dia. Ataupun mereka ini melakukan kemungkaran daripada golongan yang bengis, golongan yang gangster kan, dan sebagainya, maka kita kena ada cara dia. Macam mana? Berhikmah, cakap yang baik-baik, nasihat yang baik-baik. Okey. Yang kedua, dari sudut masyarakat, senantiasa bersikap prihatin, berlapang dada dan toleransi. Masyarakat hendaklah senantiasa berjiwa besar dan menyantuni golongan sasar agar tercapai objektif dakwah ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Maka kita ni mesti yang kata apa, jiwa kita kena besar, sabar kita kena tinggi. Sebab kita nak berdepan dengan masyarakat ni bermacam-macam kerenah, bermacam-macam bermacam-macam perangai. Maka kita ni kena berlapang dada. Waktu kita nak amar ma'ruf nahi munkar tu, kadang-kadang kita bercakap depa membangkang, kita bercakap mereka ni membangkang, maka waktu tu kita kena berlapang dada, sabar, dan kita toleransi. Dia tak boleh buat tu, kita ajak macam ni. Dia tak boleh buat tu susah, kita ajak dia buat yang benda yang mudah-mudah sikit. Dia panggil toleransi. Sebab itu dalam masyarakat jangan kita terlampau keras. Jangan kita terlampau, kita ni nak mencegah kemungkaran, kita nak ajak kebaikan, kita ni mendabik dada, sombong dan sebagainya. Kalau orang tu tak ikut dakwah kita, kita mengutuk, menghina dia, kita cakap hang ni macam-macam lah, tu tak boleh. Sebab itu dalam masyarakat kita kena cari golongan sasar tersebut. Kalau mereka ni apa-apa saja tindakan, maka kita kena berlapang dada, sabar dan juga bertoleransi. Itu. Dari sudut yang kedua, menubuhkan rukun tetangga, kan?
memimpin masyarakat menubuhkan rukun tetangga di setiap kawasan taman perumahan agar masyarakat dapat mengembeling tenaga bersama menjaga keselamatan dan mencegah kemungkaran yang berlaku. Sebab itu negara kita, negara Malaysia yang aman ni, kalau kita tengok dalam setiap taman ataupun kampung ada rukun tetangga. Macam-macam lah nama, SRS lah, ada yang daripada NGO menjagalah. Ni juga termasuk di dalam kita mencegah kemungkaran. Contoh kita tengok ayah-ayah kita yang menjaga kampung, rukun tetangga kan, mereka bergili-gili buat rondaan di sebuah kampung sebab nak mencegah kemungkaran. Takut-takut ada orang mencuri kan, sekarang ni mencuri banyak tempat, tak kira waktu masa kan. Dengan inilah masyarakat menubuhkan persatuan rukun tetangga, menjaga keselamatan sebuah taman ataupun kampung tersebut. Ni function dia. Tak kisahlah nama apa sekalipun, tapi dia punya hadaf dia ataupun tujuan dia mesti kena menubuhkan rukun tangga. Untuk apa? Untuk mencegah kemungkaran tersebut. Dari sudut negara, melakukan penguatkuasaan. Ini dari sudut kerajaan kita, pelaksanaan dalam semua jabatan kerajaan agar pelbagai masalah seperti pembaziran dalam pentadbiran dapat dihindarkan. Ini kita kena faham. Mana kata kerajaan dia kena melakukan penguatkuasaan, pelaksanaan dalam semua jabatan kerajaan agar pelbagai masalah seperti pembaziran dalam pentadbiran dapat dihindarkan. Contohnya apa? Kalau kita tengok negara kerajaan dia kena cek, dia kena buat satu penguatkuasaan yang di mana dalam kerajaan pun jangan ambil orang yang selalu membuat perkara mungkar. Contoh, melakukan rasuah, suri, songlap duit kan, songlap duit pejabat dan sebagainya. Itu juga kerajaan pun kena ambil tindakan juga dalam melaksanakan semua jabatan kan. Dan juga contohnya melakukan seperti pembaziran. Ada lagi pembaziran di sini. Pembaziran contoh, kita ambil pekerja yang bukan bidang dia, dan kita ambil dia tu disebabkan kabel, cara mudahnya kabel, maka dia ni tak sepatutnya ada, maka dia kena duduk di bidang dia. Ini salah satu juga. Yang kedua nak cakap tadi tu, contohnya rasuah, maka kerajaan ni kena buat penguatkuasaan yang selalu menipu, yang selalu waktu bekerja dia culah dan sebagainya. Ini dan dikatakan penguatkuasaan pelaksanaan dalam semua jabatan kerajaan agar pelbagai masalah seperti pembaziran dalam mentadbir dapat dihindarkan. Nampak? Sebab itu kalau dia ni tak ada function apa, maka tukar kepada tempat yang lain supaya dia ni ada function, kena dengan bidang dia. Begitu juga kalau dia ni jenis yang rasuah, kerajaan kena ambil tindakan, tata tertib dan sebagainya. Ataupun jenis yang mencuri, maka kerajaan kena ambil tata tertib dan sebagainya. Ataupun melakukan tugasan bukan tugasan, sepatutnya bukan dia yang lakukan, orang yang lakukan, tapi dia ambil tugasan tu, tapi dia tak pandai nak buat pun, dia tak reti nak buat sebab bukan bidang dia, maka itu pun juga kerajaan kena ambil tindakan. Sebab ini dari sudut negara. Yang kedua, mengamalkan syura dalam pentadbiran. Kewajiban menerima pandangan orang lain adalah tuntutan amalan syura. Rakyat boleh menegur dan memberi nasihat kepada pemimpin. Ini sistem syura. Maka kita minta pandangan yang lain. Yang ni pandangan macam mana? Kita tengok contoh air kopi kan, air kopi. Pandangan cik macam mana dengan air kopi ni? Maka dia buat keluar pandangan dia. Pandangan cik macam mana dengan air kopi ni? Maka dia pun buat keluar dia punya pandangan. Pandangan si ni macam mana? Rakyat macam mana dengan ni? Maka dia buat keluar pandangan. Maka kita kena terima pandangan sistem yang dikatakan syura itu tadi. Syura itu tadi kita kena terima. Maka inilah yang dikatakan amalan yang memenuhi tuntutan amar ma'ruf nahi munkar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dikatakan akhlak al-islamiyah dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Ana rasa antum faham, ana rasa antum boleh faham. Sekiranya ada permasalahan di mana bab yang antum kurang faham, kurang jelas, antum boleh rujuk dengan ana, boleh jumpa dengan ana, kita tengok kat mana yang kita kurang faham itu tadi. Jadi ana akan bagi tugasan, antum boleh tengok dalam Google Classroom, laksanakan tugasan tersebut. Antum boleh turn in ataupun hantar ke ana lah, hantar ke ana akan semak. Jadi cukuplah sekadar tu untuk kelas PDPR kita pada pagi ini. Qul qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.